نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-51 daripada surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika kami telah menjanjikan untuk Musa menetapkan tempoh sebanyak 40 hari 40 malam, lalu kamu telah pun menjadikan anak lembu sebagai Tuhan dalam keadaan kamu telah menzalimi diri kamu sendiri. Ayat ini mengisahkan tentang satu ketetapan Allah SWT buat Nabi Musa AS, iaitulah pertemuan dengannya untuk menerima watika Taurat. Taurat adalah kitab yang mengandungi perundangan yang mengajar Bani Israel tentang syariat dan juga kehidupan. Ia beza daripada kitab Zabur contohnya, ataupun kitab Injil. Kitab Zabur adalah kitab yang mengandungi doa dan juga zikir. Dan kitab Injil adalah pelengkap kepada kitab Taurat. Syariat Nabi Isa itu yang datang kemudian daripada Nabi Musa, dia memperlengkapkan apa yang terdapat dalam Taurat. Dan Taurat ni mempunyai pada asasnya banyak keserupaan dengan Al-Quranul Karim, tetapi telah pun diselewengkan. Maka berlakulah apa yang kita lihat pada hari ini, pembohongan, penipuan, perkara yang tidak masuk akal dan sebagainya yang terdapat dalam Taurat, berbeza daripada Al-Quran yang telah Allah SWT janjikan penjagaannya sampai ke hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami committed untuk menjaganya sampai ke hari kiamat. Itu janji Allah SWT. Baik, kisah yang sebenarnya di sini adalah Nabi Musa AS bila Allah SWT jemput untuk bertemu dengannya, yang dikatakan 30 hari dalam bulan Zulhijjah dan 10 hari daripada bulan Muharram, jadi 40 hari kesemuanya. Pada peringkat awal, Nabi Musa telah berkata kepada kaumnya Bani Israel, aku akan pergi sekitar 30 hari. Tapi Allah SWT wa atmamnaha bi ashrin fatama miqatu rabbih 40 lailatan, dalam ayat yang lain. Lalu Allah SWT telah pun memuliakan Nabi Musa ni, pertemuan yang sepatutnya 30 hari ditambah lagi 10 hari. Jadi bila 10 hari ini lambat dari tarikh yang dijanjikan dengan Bani Israel bahawasanya baginda akan pulang, maka Bani Israel membuat kesimpulan bahawa Musa telah pun wafat. Padahal bersama dengan mereka ada wazir kepada Nabi Musa, iaitu Nabi Harun. Nabi Musa ni bergerak bersama dengan Nabi Harun, abangnya, yang telah pun kita gambarkan sebelum ini, yang lahir pada tahun tidak berlakunya pembunuhan kepada anak-anak lelaki. Nabi Musa lahir pada tahun yang ditetapkan pembunuhan anak-anak lelaki oleh Firaun. Maka Nabi Musa meninggalkan Harun untuk membimbing kaumnya itu yang lepas daripada dikejar oleh Firaun dan Firaun ditenggelamkan. Maka mereka ni mudah untuk dipengaruhi oleh perkara-perkara yang mereka perhatikan keliling. Ini sifat orang Yahudi. Jadi mereka lepas ke Saina, mereka melihat ada satu umat yang menyembah patung berhala. Lalu mereka telah pun mempunyai perasaan daripada waktu itu, berkata pada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Nabi Musa, buatlah kepada kami Tuhan yang nampak boleh lihat, sebagaimana golongan yang kita lihat di tempat yang baru ni pun menyembah sesuatu. Lalu Nabi Musa jawab, qala bal antum tajhalun. Tapi kamu ini kaum tajhalun, kamu merupakan orang yang bodoh. Kerana kalau Tuhan digambarkan seperti itu, tentulah Tuhan tak sempurna. Ya tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, letak patung, datang anjing kencing padanya pun dia tak boleh larikan diri. Bahkan kalau lalat datang buang najis di atasnya pun disebut dalam Quran itu, dia tak boleh nak menepis. Ya, ini adalah kelemahan Tuhan yang disembah oleh manusia
yang dibuat replikanya. Jadi bila Nabi Musa AS pergi, Nabi Musa menaiki seekor kuda, dan disebut dalam kitab Israiliyat. Ini tak ada dalam hadis, tuan-tuan. Dia cuma datang dalam kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat iaitu kisah yang datang menerusi lisan golongan Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ni adalah pendeta-pendeta Yahudi khususnya yang masuk Islam, lalu mereka mempunyai banyak sumber rujukan, terutamanya Taurat. Dia tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Prinsip kita di sudut ilmu, kalau sesuatu tu datang tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, kalau ia baik, ayo amalkan. Kita gunakan akal, kerana dia tak ada Quran, tak ada dalam hadis. Tapi kalau dia nampak tak menepati nilai-nilai ilmu, kita abaikan. Tapi kalau kita pun tak tahu ada nilai ilmu ke tak ada nilai ilmu ke, tak apalah, nak sebut tak sebut pun tak mengapa. Itu sebab Islam ni satu sifat, satu cara hidup yang sangat sempurna, kerana dia mengambil apa sahaja daripada orang lain. Tak ada hal kita boleh ambil daripada Stephen Covey ke, daripada Zig Ziglar ke, daripada Mao Zedong ke, daripada siapa boleh ambil, tak masalah, asalkan ia bukan prinsip agama. Itu sebab Islam ni kaya, tuan-tuan. Dia mengambil apa sahaja yang baik, itu dinamakan sebagai hikmah. Al-hikmatu dhallatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hikmah adalah milik orang-orang beriman, maka di mana saja dia perolehi, dia layak mengambilnya. Maka dalam kisah Israiliyat yang datang kepada kita bahawa Nabi Musa bila nak pergi berjumpa dengan Allah, Jibril telah pun menjelmakan dirinya menjadi seekor kuda. Kuda yang tangkas. Kuda ni, tuan-tuan, dikenali oleh ada seorang lagi musuh Nabi Musa yang ada dalam kumpulan itu. Ni namanya munafik, tuan-tuan. Pada zaman dulu pun ada munafik. Namanya Musa juga, Musa As-Samiri. Musa As-Samiri ni dia masa kecil ketika berlaku arahan pembunuhan anak lelaki, ibunya telah mengambil dia meletak di dalam gua. Nabi Musa, ibunya menghanyutkannya ke dalam sungai. Ibunya letak dalam gua kerana takut dibunuh. Maka tuan-tuan, ketika dia berada dalam gua dengan limpah kasih pada Allah SWT, maka Jibril telah pun diutuskan oleh Allah untuk beri makan kepada baby yang duduk dalam gua ni. Ini kisah Israiliyat lah. Jadi Nabi Musa As-Samiri ni sama umur dengan Nabi Musa AS. Namanya pun Musa As-Samiri, daripada kabilah Samirah. Samirah ni adalah terkenal dengan puak nifaq dalam kalangan Bani Israel. Maka Musa As-Samiri ni, tuan-tuan, dia kenal Jibril. Kerana daripada kecil, baby itu, daripada berkeadaan baby, dia telah pun diberi makan oleh Jibril. Maka bila Jibril datang untuk membawa Nabi Musa bertemu dengan Allah, dia kenal kuda ni jelmaan daripada Jibril. Jadi ketika kuda ni berjalan, dia mengutip tapak kaki kuda ini ketika pijak di pasir. Cerita ni complicated ya, tuan-tuan ya. Dia ambil, kemudian Bani Israel masa mereka nak keluar daripada Mesir, mereka ada meminjam, sebahagian mereka ada meminjam emas milik penduduk Mesir, iaitu rakyat Firaun. Jadi bila mereka lepas keluar, mereka lihat, oh, kita bawa barang bukan milik kita, emas mereka. Maka perintah daripada Nabi Musa supaya emas yang bukan milik mereka itu hendaklah dikumpulkan di satu tempat. Kalau umat terdahulu, tuan-tuan, apa sahaja yang diperolehi daripada musuh dalam peperangan tidak layak diambil, tidak boleh diambil. Tapi kalau kita umat Nabi Muhammad SAW laku peperangan kita dengan bukan Islam, harta orang bukan Islam itu jadi milik Islam, kemudian dibahagi-bahagikan. Ya, tapi umat terdahulu tidak boleh. Maka Nabi Musa telah pun mengeluarkan arahan, siapa yang memiliki barang-barang yang dipinjam daripada Bani Israel yang telah pun terkorban mati dalam laut itu, hendaklah dikumpulkan di sini, tidak layak untuk kita ambil. Maka dia kumpulkan satu tempat dalam lubang, tuan-tuan. Maka Nabi Musa pun pergi. Si Musa Samiri nampak kesan tapak kaki Jibril, dikutip, diambil, dia pun melontarkannya ke dalam tempat emas itu dikumpulkan. Lalu Allah punya kuasa dalam kisah Israiliyat ini, emas itu berkumpul dan jadi seekor patung lembu yang boleh bersuara. Tuan-tuan, begitu cerita ni pelik, tapi itulah yang sampai kepada kita daripada Israiliyat. Dia tidak ada dalam hadis, tapi dalam ayat menunjukkan bahawa memang Musa Samiri akhirnya mencipta satu patung emas yang boleh mengeluarkan suara. Setengah para ulama tafsir kata dia patung saja, datang syaitan ke dalamnya mengeluarkan suara. Macam datuk nenek moyang orang Melayu dahulu, mereka sembah patung macam Hindu,
maka daripada patung Hindu ni keluar suara syaitan sebenarnya yang masuk ke dalamnya untuk memukau dan juga menggoda orang ni supaya percaya apa yang dikatakan itu. Bomo, pawang, dukun dan sebagainya, mereka ada komunikasi dengan syaitan melalui cara-cara demikian. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, Nabi Harun tidak mampu untuk memujuk Bani Israel yang sudah pun obses dengan patung lembu yang keluarkan suara ini. Ya, mereka tidak mampu untuk melawan. Yang beriman bersama dengan Nabi Harun tidak mampu memujuk. Pujuk tak mau dengar, tak makan pujukan tuan-tuan. Ini dalam tempoh 10 hari Nabi Musa belum pulang, terlambat pulang. Maka golongan Bani Israel ni sesat, habis semua. Tinggal cuma 12,000 saja yang taat bersama dengan Nabi Harun AS. Ya, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi orang Bani Israel ni memang mempunyai inclination, tendency, kecenderungan daripada awal untuk syirik kepada Allah SWT. Iaitu ketika lepas saja daripada Laut Merah, dia telah minta kepada Nabi Musa supaya adakan patung, tak nampak Tuhan, macam mana nak sembah. Ya, jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kemudian Musa Samiri ini telah berkata kepada penyokong-penyokongnya, hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Ya, dalam surah Taha ayat ke-83 Allah SWT menceritakan, ayat ke-88, Musa Samiri berkata kepada Bani Israel, ini adalah Tuhan sebenarnya, Tuhan kamu dan Tuhan Nabi Musa. Dia lupa nak cakap kepada kamu. Ya, sebab emas itu ditinggalkan Nabi Musa dalam lubang, aku letakkan sesuatu padanya, itu pasir yang mengandungi tapak kaki Jibril ketika dia menjelma menjadi kuda, dan bertukar menjadi patung lembu yang mengeluarkan suara. Jadi sebenarnya ini Tuhan Musa juga, dia lupa nak cakap kepada kita. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, manusia ni memang suka kepada benda-benda yang menghairan, benda-benda yang pelik, benda ajaib dia suka. Ya, macamlah kisah seorang Zurarah bin A'yan yang pernah mengatakan Imam Ja'far As-Sadiq merupakan seorang Nabi Allah. Ja'far As-Sadiq ni keturunan Rasulullah SAW yang diagung-agungkan oleh tokoh Syiah. Lantas mereka mengatakan bahawa dia merupakan imam-imam yang bertaraf Nabi, maksum dan sebagainya. Satu hari datang Ibnu Samak ke Basrah, lalu Zurarah bin A'yan ni telah berkata kepada Ibnu Samak, kalau engkau pergi ke Mekah untuk tunaikan haji, engkau jumpa Ja'far Sadiq, nanti engkau tanya dia, aku ni ahli syurga ataupun ahli neraka. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kisah ni tuan-tuan dibaca dalam majalah Sulusi yang terbaru. Sedekah ilmu adalah yang paling barakah. Ya, dibawakan kisah ni dalam Kuala Mahmudah. Jadi tuan-tuan, Ibn Samak pun merasa pelik, hairan sesatnya orang-orang seperti Syiah ini. Maksud Syiah lah tuan-tuan, dia pergi ke Mekah, tapi dia nak menghilangkan perasaan pesanan itu, dia pun tanyalah kepada Imam Ja'far As-Sadiq, seorang wali Allah yang saleh, keturunan Nabi. Dia dengan Syiah tidak ada apa-apa kaitan tuan-tuan. Cuma orang Syiah yang mendakwanya sebagai imam mereka, kata sampai mazhab Ja'fari dan sebagainya. Ja'far As-Sadiq adalah guru kepada Abu Hanifah, seorang yang sangat saleh lagi alim. Dia tak ada kena-mena dengan Syiah tuan-tuan. Maka Ibn Samak pun berkatalah kepada Ja'far ini, tuan guru keturunan Rasulullah yang sangat mulia, saya semasa di Basrah ditemui oleh seorang yang bertanya kepada tuan melalui saya, dia kirim salam dan dia minta tanya, tuan ni mengetahui sama ada saya ahli syurga ataupun ahli neraka. La ilaha illallah Rasulullah. Lalu Ja'far As-Sadiq telah berkata dia ahli neraka. Terkejutlah Ibn Samak tuan-tuan. Oh, dia kata betul, agaknya betul juga ada wali Allah yang macam tu. Dia alim juga, tapi dia berfikir tentulah ni satu anugerah Allah, karamah Allah kepadanya, dia nampak benda yang kita tak nampak. Jadi Ibn Samak tanya lagi, macam mana tuan tahu dia ahli neraka? Dia kata siapa yang mendakwa mengetahui perkara gaib, maka dia adalah ahli neraka. Maka dia mendakwa aku mengetahui kedudukannya dekat akhirat, maka dia ahli neraka. Tuan-tuan, Ibn Samak pun merasa puas dengan jawapan itu, meyakini bahawa Ja'far tak ada kaitan langsung dengan Syiah. Dia balik semula ke Basrah. Sampai ke Basrah, Zurarah bin A'yan ni, pemimpin Syiah ni, bertanya lagi, tuan dah jumpa dengan Ja'far As-Sadiq dah? Apa dia kata tentang saya? Dia kata engkau ahli neraka. Tadi orang dah sesat ni tuan-tuan, ni tak nak ikut tuan-tuan. Dia kata itu membuktikan dia tak nak cakap benda yang betul dengan tuan, kerana tuan bukannya Syiah. Jadi bila tuan bukan Syiah, dia cakap bahasa yang terbalik dengan tuan. Jadi dia kata dengan tuan Ibn Samak, tuan Ibn Samak,
dia kata pada Tuhan, saya ahli neraka, sebenarnya yang dimaksudkan saya ahli syurga. Inilah dia orang sesat, tuan-tuan. Orang sesat ni dia tak akan betulkan diri. Itu sebab kita tak digalakkan berdebat dengan orang sesat. Orang sesat dengan orang bodoh, penat bercakap dengan dia, tuan-tuan. Nanti akan menyusahkan kita, membuang masa. Baiklah kita amalkan firman Allah SWT, Salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Selamat sejahtera kamu, kami tak ada masa nak berjumpa dengan orang jahil ni. Membuang masa kami. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, inilah yang berlaku kepada Musa As-Samiri, dan akhirnya kita akan lihat apakah hukuman yang Allah SWT kenakan kepada beliau bila Nabi Musa pulang. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.